Penggerak Komuniti Negara, itu tajuk Darah Muda malam ini, dan kita bicarakan tentang satu pertubuhan dan gerakan yang bekerja rapat dengan dasar Komuniti Negara yang dilancarkan pada tahun 2018. Dan hari ini setakat perbincangan kami dengan tetamu di Darah Muda sangat berjaya, sangat sukses kerana daripada 8 cabaran, 4 objektif utama dan 8 kluster, 15 outcome yang ingin dicapai. Nampaknya sangat berjaya dan kita akan discuss dan bincangkan lebih lanjut tentang bagaimana dasar yang digerakkan oleh kerajaan, yang digerakkan oleh masyarakat sendiri itu memberikan kesan yang luar biasa kepada komuniti dan juga kumpulan sasar yang ingin dibangunkan itu. Ain. Ya, dan kita akan berbincang bersama dengan pengerusi Penggerak Komuniti Negara Wilayah Persekutuan, Encik Nur Hizwan Ahmad. Terima kasih Encik Nur Hizwan kerana bersama-sama kami. Terima kasih. Jadi sebagai permulaannya, mungkin kita nak tahu latar belakang Penggerak Komuniti Negara ini dan apa yang menyebabkan faktor penolak itu Encik Hizwan menceburi bidang komuniti ini. Terima kasih Bernama, terima kasih Ifan, terima kasih Ain kerana menjemput saya dan berikan saya peluang sekali lagi untuk bersama-sama dengan Bernama. Kalau ditanya tadi kepada saya tentang latar belakang bagaimana Penggerak Komuniti Negara ini ditubuhkan. Secara asasnya kita bermula dengan cabaran yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerjaya Tempatan YB Zuraidah Kamaluddin yang mendasarkan dan menjalankan satu program yang khusus. Pada waktu itu tidak ada satu pun program yang menjurus kepada pergerakan komuniti ini secara menyeluruh. Jadi Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan pada waktu itu melancarkan satu dasar yang disebut sebagai Dasar Komuniti Negara yang memberi penekanan tentang pembangunan komuniti. Seperti mana yang Ifan sebut tadi, nampak dia memang buat homework. Dia tahu kluster, dia tahu objektif dan sebagainya. Itu very good. Maksudnya peranan saya selesailah, diselesaikan dekat situ kan. Cuma jadi apabila kementerian ini membuat satu dasar. Jadi kami di kalangan komuniti-komuniti NGO yang banyak di seluruh negara ini, kita rasa terpanggil untuk bergabung dan mendukung Dasar Komuniti Negara melalui Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan itu. Itu asasnya, itu mulanya. Jadi apabila ini berlaku, kita sudah tentu Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan ada kaki tangan, ada penjawat-penjawat awam yang membawa dasar itu. Tetapi saya kira adalah lebih efektif, adalah lebih mencapai matlamat jika sokongan kepada dasar kerajaan itu yang dirangka oleh kerajaan itu yang sudah semestinya cukup baik, dia disambut oleh NGO seluruh negara. Jadi setakat hari ini, setakat kita berbincang pada malam ini, NGO Penggerak Komuniti Negara ini wujud di seluruh negara di 203 kawasan parlimen yang kalau mengikut rekod saya yang terakhir, keahliannya mencecah 200,000. Mencecah 200,000. Jadi bayangkan kalau kerajaan satu-satu kementerian melontarkan dasar kepada komuniti dan disambut pula oleh NGO di seluruh negara. Jadi cara untuk masyarakat menerima dan memahami satu-satu dasar itu akan jadi lebih efektif. Itu yang pertama. Soalan kedua, bagaimana, apakah faktor penolak? Bagaimana? Sebab kita tahu kerja-kerja komuniti ini banyaknya kerja sukarela. Dan untuk menguruskan persepsi ataupun menguruskan pelbagai NGO ni, kita ada 200 lebih 203 NGO di seluruh negara. Di wilayah persekutuan saja ada 12-13, termasuk 2 wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya itu. Yang penting ialah kita melakukan aktiviti, kita menjalankan aktiviti yang pertama sekali mengikut keperluan masyarakat itu. Tidak ada satu program yang kita kertas kerjakan dan kita bagi untuk semua semua NGO kita buat benda yang sama. Tidak. Okey. Tadi kita ada berbincang awal tadi, kalau contoh di Lemah Pantai, dia terbagi kepada dua sebagai contohnya. Dua sisi yang berbeza. Ibarat langit dengan bumi. Jadi di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri permintaan masyarakat, permasalahan masyarakat, harapan masyarakat dan komuniti itu tak sama. Betul. Jadi kita perlu cater. Bagaimana kita dapat bergerak sehingga hari ini, sehingga sebesar ini adalah kerana kita pergi dan mendalami apakah keperluan komuniti-komuniti tertentu itu dan kita buat program dan kita jalankan kerja-kerja kita mengikut keperluan dan kehendak mereka. Di awal tadi saya sebut tentang kejayaan dasar dan juga kejayaan PKN dan juga itu daripada pembacaan saya. Mungkin Cik Izwan boleh kongsikan juga tentang cabaran itu. Salah satu cabaran adalah masalah sosial di kalangan belia. Penerimaan belia tentang bagaimana sikap belia terhadap gerakan komuniti di bandar dan luar bandar mungkin sedikit berbeza. Mungkin boleh kongsikan 2 tahun ini pengalamannya macam mana? 2 tahun ini pengalaman kita sangat warna-warni. Penuh warna-warni. Dan kita punya cabaran-cabaran yang besar sebab kita pun sekarang masih lagi, walaupun kita agak dilonggarkan kawalan pergerakan kita, tapi kita masih lagi dalam keadaan PKPP pemulihan.
Jadi pada waktu itu kita dapat melihat bagaimana respon golongan komuniti muda ini di kawasan bandar dan golongan komuniti muda di kawasan kampung. Seperti mana yang kita tahu dulu-dululah, sebab saya pun berasal dari kampung kan. Kita pun tahu bagaimana di kampung ini mereka memang hidup dalam satu komuniti yang sangat terikat dan sangat rapat. Jadi kalau menyentuh kepada soalan tadi, pergerakan komuniti ataupun NGO ini di kawasan luar bandar itu agak lebih teratur, tersusun dan mantap. Mencabar ni untuk orang bandar. Di kawasan bandar ni dia agak longgar sikit. Sebab masing-masing mungkin hanya peduli kepada apa yang berlaku, yang efek ataupun yang memberi kesan kepada mereka secara terus. Okey? Jadi untuk kita sama-sama menggerakkan komuniti ini dan memberikan mereka satu cara baru, kita sekarang ni kerajaan setengah sebut tentang norma baru dan menjadi matlamat penggerak komuniti negara untuk menjadikan kerja sukarela, kerja komuniti ini sebagai satu norma baru yang perlu disambut. It's a new thing yang orang akan anggap benda ni adalah sesuatu yang hip. Okay, buat kerja free, buat kerja amal, postlah dekat Instagram banyak mana, postlah dekat Facebook banyak mana pun, and ini saya ingat setakat hari ini agak berjaya. Tapi bila bersebut tentang kerja sukarelawan, ia ada satu yang tidak bergaji kan? Betul. Jadi macam mana nak attract orang muda ni, sebab mereka suka buat sesuatu yang ikut trend. Betul. Sebab minat mereka ni pelbagai. Jadi macam mana PKN ini menarik golongan orang muda dan akhirnya golongan muda ini mampu mencapai hasrat bersama-sama dengan PKN? Okey, soalan yang agak menarik dan seronok saya nak jawab. Sebab apa? Sebab dalam kita menyusun gerakan ini berstrategi. Okey, kita tahu fokus utama kita adalah kerja kebajikan dan kita mahu menarik golongan muda menyertai kerja kebajikan, tetapi dalam rancangan kita, pergerakan kita itu ibarat menarik rambut dalam tepung. Maksudnya kalau orang muda hari ini trendnya berbasikal, kita aturkan program 3-4 program, 1 berbasikal, 3 membantu rakyat ataupun berbasikal sambil membantu masyarakat. Begitu. Jadi kita ambil minat orang muda ini dan campurkan dengan kerja kebajikan. Kita merge kan, kita hybridkan lah kerja-kerja. Nama kerja kebajikan bukan lagi macam kita pergi melawat rumah dan sekadar memberi bantuan dan sebagainya. Sekarang ni kita kena campurkan beberapa faktor yang menarik minat orang muda. Orang muda minat basikal, tapi kita berbasikal, kita hantar beras kepada rumah ke rumah orang susah. Contoh. Jadi itu, dengan cara itu kita dapat orang muda kata kita naik basikal. Ini saya punya minat sekarang dan kita buat kerja kebajikan sambil-sambil itu. Sekarang ni e-sport pula kan. Sambil main sambil menderma kan macam mana. Lebih kurang. Kalau boleh sebut tentang dasar komuniti negara itu, sebab saya kira ini merupakan antara one and only dasar kerajaan yang digerakkan oleh komuniti sendiri. Dan itu satu pendekatan yang menarik sebab kejayaannya itu satu hal yang lain, tapi pendekatan dan keyakinan untuk berikan komuniti, empowerment kepada komuniti untuk gerakkan dasar itu juga satu benda yang luar biasa kan. Dia begini, sebenarnya apa saja yang kita lakukan ini apabila diilhamkan oleh pemimpin kita. Macam kami diberi banyak panduan dan galakan oleh Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamaruddin selaku Menteri Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, dan kita mendapat banyak dukungan daripada kementerian-kementerian lain. Contohnya Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali, Yang Berhormat Datuk Saifuddin sendiri. Maksudnya ada di kalangan pemimpin-pemimpin sekarang ini yang memang ada kekuatan akar umbi dan memang ada hasrat untuk membantu akar umbi dan memang ada pendukung mereka. Pendukung individu sebagai pemimpin politik, sudah tentu mereka ada base. Dan kita gunakan base ini. Kalaupun base ini kita kenali sebagai base politik, tapi sekarang base ini perlu melakukan lebih daripada kerja politik, dia melakukan kerja kebajikan juga. Jadi kita make use of the base that we have untuk deliver kepada the whole community. Tidak hanya bertumpu di sekitar kelompok pendukung dan penyokong sahaja. Jadi kalau hadapan ini, kalau kita nak buat dasar, bajet 2021 akan datang, RMK 12 akan diumumkan. Jadi strateginya setelah kita empower atau mendaya upayakan, kalau pakai istilah dasar komuniti negara itu, community. Kerana bukan direly ataupun kita bergantung sepenuhnya pada agensi kerajaan. Betul kan? Tapi saya minta untuk Tuan Izzuan untuk komen tentang itu, tentang strategi untuk kehadapan. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama saya, Ain dan juga Cik Izzuan. Seronok malam ni. Semuanya di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda bersama dengan tetamu kami di studio, Cik Nur Hizwan Ahmad yang merupakan pengerusi penggerak komuniti negara wilayah Persekutuan. Jadi sambung sedikit soalan komen Irfan tentang strategi
dasar kerajaan kehadapan. So saya kira itulah yang belia mahukan. Maknanya bukan sekadar dasar yang sepenuhnya kerajaan diletak di atas pundak kerajaan, sepatutnya komuniti dan belia juga harus dilibat sama. Okey, saya tak boleh beri komen lah. Cuma saya boleh beri harapan saya. Okey, apa yang anak muda harapkan, lebih-lebih lagi anak muda yang bergiat secara langsung di dalam bidang kemasyarakatan dan pembinaan komuniti ini adalah supaya kami diberikan agak lebih tumpuan, dan mungkin ada perkara-perkara yang perlu dilihat sebenarnya potensi anak-anak muda ini. Ya, saya akan meninggalkan zaman muda kan, tapi cuma saya ingat di masa hadapan, harapan saya kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab untuk menyalurkan bantuan kepada NGO-NGO ini dapat dan kenal pasti mereka ini dan beri kami lebih beri kami lebih kepercayaan. Okay? Kami bukan hanya sekadar orang muda yang dianggap ini muda tak tahu apa. InsyaAllah kalau diberi ruang, diberi peluang dan diberi bimbingan yang khusus dan peranan kami itu dinilai dalam komuniti, we can do more. Kami boleh lakukan lebih banyak dan lebih baik untuk empower the community, untuk mendayakan komuniti itu. Jadi sejauh mana program dan inisiatif, saya dengar banyak ni yang dijalankan oleh PKN, tapi sejauh mana ia mampu merubah mindset dahulu golongan belia ini, terutamanya yang dalam golongan B40. Betul. Yang seperti yang Cik Izzuan cakapkan sebentar tadi. Bagaimana nak ubah mindset tu dulu? Mengubah mindset ini, nombor satu yang paling penting ialah kita kena relatekan, kita kena sinambungkan ataupun kita kena create satu sense of belonging. Rasa kepunyaan. Rasa kepunyaan. Belia itu kalau contoh kalau tumpuan kita di kawasan Lembah Kelang ini kan, mereka yang duduk di kawasan PPR, golongan B40 contoh. Mereka ini kita perlu instill, kita perlu inject, kita perlu tanamkan rasa kepedulian dan kepunyaan kepada bukan sahaja petak yang mereka duduki itu di PPR, tetapi juga harta guna milik bersama. Okey, mungkin dewannya, mungkin suraunya, mungkin kawasan parkingnya dan sebagainya. Kena ada, bila ada sense of belonging itu, baru tanpa kita suruh pun mereka ada, kawasan parking inilah kawasan aku, kalau nampak sampah berterabur aku kena kutip dan bersihkan. Itu adalah antara perkara-perkara ini. Kita tak boleh harapkan, benda ini bukan magic. Kita tak boleh harapkan satu perkara yang dapat berlaku sekelip mata. Tapi yang paling penting asasnya ialah untuk instill ataupun untuk tanamkan sifat sama kepunyaan bersama, hak milik bersama. Betul. So bila kita ada itu dan bila kita sayang, kita maklumkan kepada belia-belia atau komuniti ini untuk ada perasaan kasih dan sayang kepada kawasan tempat mereka tinggal. Saya ingat sedikit demi sedikit mentaliti ataupun cara berfikir itu akan berubah dan perkara ini akan jadi lebih positif. Tapi perlu beri sedikit masa lah, dan kita telah memulakannya. Penggerak komuniti negara telah memulakannya. Termasuklah perhatian kepada golongan-golongan minoriti, OKU, warga emas, kanak-kanak, keluarga ibu tunggal, wanita. So itu pun antara cabaran yang di-highlightkan dalam dasar. Betul, kan? Dan itu adalah antara apa yang telah digariskan supaya kita dapat melakukan program untuk address ataupun untuk tumpukan kepada golongan-golongan ni. Kadang-kadang ada golongan orang kurang upaya, ada banyak sebab kita dah berkecimpung lama. Saya walaupun penggerak komuniti negara ini baru 2 tahun lebih, tapi latar belakang kami ini sebelum kami digabungkan dalam penggerak komuniti negara ini, dalam kerja-kerja komuniti ini banyak. Jadi ada golongan OKU yang sebelah rumahnya ada jirannya tapi tak pedulikan pun. Jadi OKU itu duduk dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ini antara pengalaman yang kita hadapilah. Jadi sebab itu spesifiknya digariskan bagaimana untuk kita membantu golongan B40 ini untuk semua golongan supaya mereka kalaupun tak dapat keluar daripada kelompok B40 tapi mereka akan dapat lebih hidup dengan keadaan lebih selesa dan lebih baik dalam satu komuniti yang terjaga dan masing-masing peduli kepada jiran masing-masing. Apa cabarannya sebenarnya kalau di lapangan? Sebab saya biasanya orang akan salahkan media sosial, teknologi. Mungkin saya kira ada lagi yang lebih personal. Kenapa komuniti ni dia tidak boleh nak bersatu padu, tak boleh nak fakat. Kita tak boleh menyalahkan media sosial. Sebenarnya media sosial adalah satu medium ataupun satu peluru yang sangat efektif untuk kita gunakan bagi mencapai objektif kita itu untuk mendapatkan kepedulian orang. Itu sangat penting. Tapi cabaran yang paling penting ialah cabaran untuk menjentik kesedaran di dalam minda. Kita orang tu kena aware. Kalau tidak, mereka akan duduk dalam kelompok mereka sendiri, kepompong mereka sendiri. Mereka hanya akan keluar mencari masyarakat apabila mereka ada masalah yang mungkin boleh diselesaikan oleh masyarakat itu. Dan masalah ini mungkin tidak akan timbul kalau at the first place, awal-awalnya lagi mereka bersama duduk dalam satu kelompok yang saling berganding bahu lah. Kita jaga kita lah hashtag yang sekarang kan. Kena buat itu dan kena amalkan itu. Itulah norma baru. Peduli, saling peduli. Kita jaga kita. Peduli orang lain dengan peduli diri sendiri. Betul. Baik. Okey. Baik, kalau boleh kita relatekan sedikit tentang Merdeka dan Rukun Negara. Dan esok saya dimaklumkan bahawa PKN akan adakan satu kongres
negara. Yang mana antara objektif utamanya ialah untuk menyemarakkan satu padu di kalangan masyarakat. Mungkin Cik Izwan boleh kongsikan sedikit tentang objektif esok, apa yang nak dicapai. Esok sebenarnya adalah satu hari yang sangat bermakna. Kita ambil ibrah ataupun pengajaran daripada hijrah yang berlaku baru-baru ini. Program hijrah ni. Esok kita akan terjemahkan dalam satu program besar yang kita gelarkan sebagai Kongres Negara dengan tema Bersatu untuk Malaysia. Di mana esok kita akan dapat banyak ramai pimpinan-pimpinan komuniti, sama ada mereka ini pimpinan kecil di bawah atau pimpinan besar, daripada ketua-ketua kampung, daripada ahli-ahli majlis, daripada pemimpin-pemimpin NGO sampai ke peringkat timbalan-timbalan menteri-menteri dan juga insya-Allah esok majlis kita ni akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi tujuan utamanya ialah esok penggerak komuniti negara dari seluruh negara akan berhimpun dan akan menunjukkan satu kekuatan dan untuk kita persembahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang bagaimana cara kami dan kekuatan kami ini dapat membantu kerajaan khususnya, dapat membantu Perdana Menteri khususnya untuk mendepani situasi dan keadaan masa kini. Jadi satu inisiatif yang luar biasa. Tapi saya nak tanyakan pendapat daripada Encik Izwan. Bagaimana Encik Izwan melihat segelintir anak muda ini yang rasa semarak cinta terhadap tanah air itu agak berkurangan? Ini kita kena kembali kepada prinsip rukun negara, sebab tidak banyak di kalangan anak muda hari ini yang berada di dalam keadaan apabila negara kita sedang berhadapan dengan krisis-krisis dulu. Tapi kita sekarang ini, generasi sekarang ini, kita sebenarnya telah pun mendapat bayangan tentang bagaimanakah kepayahan hidup generasi awal kita dulu, the founding fathers of Malaysia, bagaimana susahnya bila duduk terkurung dalam keadaan itu. Kita dah rasa masa PKP. Masa PKP itu kita terkurung di rumah, tak boleh buat kerja. Begitulah yang dirasai oleh nenek moyang kita dahulu tak untuk mencapai kemerdekaan. Bukan satu perkara yang mudah. Jadi kita dah dapat rasa itu, kita dah dapat feel itu, bagaimana terkurung, keluar tak boleh, macam curfew, keluar kena saman. Dulu keluar kena tembak, sekarang keluar kena saman. Jadi perkara ini sebenarnya kena dihalusi semula dalam semangat rukun negara. Ini kita kena betul-betul bukan setakat rukun negara hafal masa di waktu di sekolah saja, sebab kena hafal, tapi kita perlu faham, hayati setiap patah bait perkataan itu apa makna dan maksudnya. Untuk instil semangat ini, saya ingat esok dalam Kongres Negara pun kita akan cuba menyemarakkan tentang rasa cinta dan kasih kepada negara, letak tepi segala aspek lain demi untuk membangunkan semula negara kita dalam keadaan kita sini sedang bangkit daripada bencana COVID-19 ini. Jadi saya ingat esok satu event besar yang seluruh rakyat di seluruh negara InsyaAllah ada harapan ke esok pengumuman dana baru ke ataupun itu dana bab dana ni saya tak boleh komen lah kan. Tapi saya tidak, tapi esok sebenarnya adalah satu sejarah yang saya rasa akan diukirkan esok tentang bagaimana kekuatan kelompok 4 sayap daripada penggerak komuniti negara. Kita ada pemuda negara, ada wanita muda negara, ada Nation of Women, dan penggerak komuniti negara sendiri akan bersatu padu menyerahkan kekuatan kami untuk membantu kerajaan, untuk membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menjalankan misi-misi mereka untuk menyemarakkan kembali Malaysia. Esok insya-Allah seluruh Malaysia akan bersatu untuk Malaysia. Itu dia. Saya tengok kalau hadiran VIP ini semua orang besar. Datuk Sri Azmin akan ada, YB Zuraida, Datuk Saifuddin Abdullah juga akan ada. Adakah penggerak komuniti akan bergerak selepas ini berdasarkan kepada fokus-fokus itu? Ekonomi, komuniti dan juga media? Penggerak komuniti selama ini memang sudah bergerak mengikut acuan-acuan kita. Cuma esok mungkin ada satu yang lebih istimewa, yang mana kami cuba menempatkan diri kami dalam arus semasa tentang bagaimana kita dapat lebih efektif lagi memberikan sumbangan kepada masyarakat, memberikan penerangan kepada komuniti dan bersama-sama lebih daripada apa yang telah kami lakukan dulu. Esok insya-Allah akan terjawab. Jadi adakah penubuhan penggerak komuniti negara ni adalah atas kapasiti politik? Okey, soalan ni saya tak jangka tapi saya jawab. Sebenarnya berdasarkan sokongan seperti mana yang saya sebut awal tadi. Kekuatan kesemua pimpinan kami adalah berdasarkan sokongan akar umbi yang telah mereka bina selama ini melalui platform politik mereka masing-masing. Tetapi semua sedia maklum tentang cuaca dan keadaan politik tanah air kebelakangan ini. Dan kalau soalan itu mengatakan adakah kita berdasarkan politik, asas dan akar kami ialah campuran. Kami mempunyai ahli-ahli yang ada latar belakang politik dan ada yang latar belakang politik pelbagai, ada latar belakang NGO semata-mata, dan ada orang persendirian yang tertarik dengan gerak kerja penggerak komuniti negara dan ingin menyertai kami. Itu latar belakang.
latar belakang kami sangat berwarna-warni. So sekiranya kau boleh kaitkan sikit dengan demokrasi, pembangunan demokrasi negara. Kita ada pilihan raya negeri akan datang di Sabah dan juga dijangka PHRU akan datang ke hadapan. Tapi dan soal membangun belia yang prihatin terhadap pembangunan negara itu satu cabaran besar sebab semua nampak fatigue dan juga lemas dengan politik. Mungkin apa tindakan atau peranan PRN untuk memastikan bahawa PKN untuk memastikan bahawa belia ini tidak meninggalkan aspek politik dalam kehidupan kemasyarakatan. Okey, ini sangat penting untuk kita pinpoint. Belia ini bukanlah satu golongan yang boleh dicucuk hidung. Okey, kalau kita melihat perubahan iklim politik negara selepas pilihan raya yang lepas, menyaksikan perubahan itu, antara sebab perubahan itu berlaku ialah kerana orang muda. Ya, pada waktu itu isunya lain, isunya bosan dengan itu dan ini dan sebagainya, dan untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri dan pilihan raya umum mungkin kemudian itu wajiblah kan, bila kita tak tahu. Betul. Kan. Jadi peranan orang muda ini sangat perlu kita beri perhatian. Dan saya kira selepas pada ini, orang muda tidak hanya melihat politik itu berdasarkan parti, tetapi isu. Hari ini macam you sebut tadi, memang orang muda, bukan muda saja, orang tak berapa muda pun letih dan penat tentang bolak-balik politik ini. Tetapi pihak manakah yang dapat menyelesaikan masalah mereka? Siapakah boleh selesaikan pembayaran hutang pelajaran mereka? Bagaimana mereka nak letak makanan di atas meja untuk anak-anak yang belum kahwin, macam mana nak ada pendapatan untuk mendirikan rumah tangga, bagaimana nak bayar loan kereta? Siapa dapat selesaikan masalah orang muda, itulah yang akan mendapat sokongan orang muda, tak kira dalam pilihan raya manapun. Dan saya lihat setakat hari ini kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini telah melakukan sesuatu yang amazing lah pada saya, yang faham apa masalah dan cuba menyelesaikan masalah. Walaupun terdapat sedikit sebanyak gangguan daripada pembangkangan dan sebagainya, tapi pucuk pangkalnya, hujungnya nanti rakyat akan beri kepercayaan bukan kepada parti politik tetapi kepada individu dan kumpulan-kumpulan yang dapat mendepani, menjiwai masalah mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Itu saya rasa apa yang anak muda sekarang fikir untuk mereka buat keputusan dalam mana-mana pilihan raya akan datang. Itu berkait rapat kan dengan kita punya tema Merdeka tahun ini, Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin. Maknanya kita kena, keprihatinan tu bukan sekadar ayat-ayat manis, tapi memang betul-betul selesai masalah. Betul. Strategi yang betul-betul develop untuk menyelesaikan masalah komuniti. Betul, kita lihat inisiatif kerajaan, Penjana, Prihatin. Siapa yang boleh beritahu kita bahawa kedua-dua inisiatif itu tidak memberi manfaat kepada rakyat, ya, tentang moratorium dan sebagainya. Perkara-perkara ini betul-betul bayangkan kelegaan dalam keadaan rakyat tak boleh kerja, rakyat tak ada dibuang kerja dan sebagainya. Tiba-tiba kerajaan yang prihatin ini kata tak apa, kita serahkan kepada mereka. Ya, akan ada kesannya jangka panjang, tapi sekurang-kurangnya dalam jangka pendek ini dapat sedikit sebanyak melegakan. Melegakan. Dan malam ini kita ambil kesempatan untuk menyemarakkan kemerdekaan. Jadi malam ini bersama dengan tetamu khas, tetamu khas ni. Kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cintakan kepada negara. So Malaysia prihatin pada seluruh rakyat Malaysia, terus menyemarakkan rukun negara dan kemerdekaan negara kita. Tahun ini lebih bermakna kerana kita berhadapan cabaran secara bersama. Kita jaga kita dan kita akan bangkit sekali lagi secara bersama. So mereka anak muda dengan temanya Malaysia Prihatin, kita jaga kita, jangan hanya peduli diri sendiri saja, tapi kita peduli juga orang lain. Jadi sekian itu daripada saya, Ain Syuhada, dan saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda. Teruskan kibar Jalur Gemilang.